Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Kembali kepada pembelajaran kita, reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, bab 1, aplikasi teknologi, reka bentuk mekatronik. Kita akan menyambung pembelajaran kepada subtopik 1.1.5 iaitu menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar raja blok yang terlibat. Okey, jadi kita lihat terdapat satu situasi di mana kereta kawalan jauh telah melanggar sebatang pokok. Permasalahan yang berlaku ialah kereta kawalan jauh akan rosak apabila berlanggar dengan halangan. Jadi, bagaimanakah kita boleh mencari sebab kepada masalah ini? Yang pertama, anak-anak boleh membuat satu analisis berantai punca dan kesan, iaitu kita tanya kenapa ia berlaku. Yang pertama, kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Mengapa? Pertama, kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Kenapa? Kerana gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Kenapa ia berlaku? Kerana tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak terlalu laju bagi mengelakkan pelanggaran. Di mana masalah ini kita boleh simpulkan berpunca daripada tiada penderia ataupun sensor. Ini masalah yang pertama. Punca yang pertama berlaku. Punca kedua berlaku ialah kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Kita tak nampak kereta tersebut kerana gelap. Kenapa? Penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas apabila kereta kawalan jauh berada di kawasan yang gelap. Kenapa pula? Kerana kurang pencahayaan pada laluan kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Jadi kesimpulan masalah yang kedua kita boleh nyatakan berpunca daripada tidak cukup cahaya, tidak cukup terang. Jadi analisis berantai punca dan kesan ini kita buat dengan menjawab persoalan demi persoalan supaya kita dapat satu kesimpulan apakah puncanya, punca dan kesannya apa. Yang pertama puncanya ialah tiada penderia atau sensor. Yang kedua tidak cukup terang. Okey. Selepas kita sudah tahu apakah puncanya, kita akan beralih kepada kaedah penyelesaian inventif. Jadi kita masukkan kedua masalah tersebut, contoh situasi. Yang pertama, kurang pencahayaan. Jadi soalannya, kita mahu tentukan sama ada kita perlu guna kaedah pemisah ruang atau kaedah pemisah masa. Jadi kita perlu tanya soalan, adakah masalah pencahayaan berlaku pada masa yang sama? Tidak, kerana ia hanya berlaku pada kawasan yang gelap. Kerana semasa kawasan yang terang, pengendali akan nampak halangan jadi boleh memberhentikan kereta kawalan tersebut. Masalah ini berlaku hanya pada waktu gelap sahaja. Jadi jawapannya tidak. Dia tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, jika tidak berlaku pada masa yang sama, dia adalah kaedah masa. Okey, situasi yang kedua, tiada gerak balas untuk memberhentikan kereta. Tadi yang kita cari punca tadi iaitu punca tiada penderia ataupun sensor. Jadi soalannya, adakah masalah gerak balas berlaku pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana ia hanya berlaku ketika ada benda halangan sahaja. Jadi kalau tidak ada halangan di hadapan, kereta tidak perlu berhenti. Tidak, jawapannya. Jadi kaedah pemisah yang kita pilih ialah kaedah masa. Okey, selepas kita mengetahui dua kaedah tersebut, kaedah masa dan juga kaedah masa, kemudian langkah berikutnya kita perlu tentukan cadangan prinsip inventif.
Jadi tadi kita telah tetapkan kaedah pemisahan masa, kemudian kita kena tentukan cadangan prinsip inventif. Terdapat 7 cadangan prinsip inventif, kamu perlu pilih satu yang bersesuaian. Jadi untuk masalah kereta kawalan jauh tadi, penyelesaian yang terbaik ialah prinsip inventif yang kedua, iaitu tindakan awal. Okey, penerangannya ialah melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Jadi kita perlu satu tindakan awal, satu langkah ke hadapan sebelum berlakunya sesuatu risiko. Contohnya, beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Kereta apabila berlaku kemalangan, beg udara akan terbuka. Maksudnya itu adalah tindakan awal supaya sebelum pemandu tercampak ke hadapan semasa kemalangan, beg udara akan terbuka. Jadi prinsip inventif yang kita pilih ialah tindakan awal. Langkah yang berikutnya, okey, jadi kita perlu sediakan cadangan lah. Okey, cadangan prinsip inventif ialah tadi kita pilih tindakan awal. Okey, penerangan konsep dia ialah melakukan tindakan awal sebelum berlakunya risiko atau bagaimana kita nak kawal risiko tersebut. Jadi, masalah kita tadi ada dua. Yang pertama, masalah pencahayaan. Penyelesaiannya ialah cadangan. Kita perlu memasang perintah peka cahaya LDR yang mana kita letak di input dan juga lampu LED sebagai output. Kedua, masalah gerak balas. Kita menyelesaikannya dengan memasang pendirian infrared iaitu sensor di input dan juga dia akan berbunyi di penbas output. Okey, kemudian apa yang perlu murid-murid perlu lakukan? Langkah yang berikutnya kita perlu melakar lakaran 3D, 3 dimensi yang bermaklumat bagi kereta kawalan jauh tersebut. Di mana yang perlu kita membuat pengubah suaian. Yang pertama tadi di bahagian input kita perlu letak perintah peka cahaya LDR dan juga kita perlu letak pendirian inframerah. Di output hasilnya kita nak kereta tersebut mengeluarkan bunyi, kita guna penbas dan juga mengeluarkan cahaya kerana waktu gelap kita letakkan lampu LED. Jadi anak-anak murid perlu membuat lakaran 3D seperti contoh yang cikgu telah berikan. Setelah kamu berjaya membuat lakaran 3D, kita akan pergi seterusnya subtajuk 1.1.6 iaitu membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah kamu buat. Okey, penambahbaikan yang kamu telah buat ialah di bahagian hadapan kereta. Yang pertama, kamu pasang perintah peka cahaya LDR, juga kamu pasang lampu LED dan juga kamu pasang pendirian inframerah. Okey, kemudian kegunaannya ialah LDR peka cahaya. Ianya dapat mengesan tahap pencahayaan dalam keadaan gelap. Perintah akan menjadi rendah dan isyarat input akan menghantarnya kepada mikro pengawal. Lalu, mikro pengawal akan memberi arahan iaitu isyarat output kepada lampu LED untuk menyala. Tadi lampu LED berada di output hasil, dia akan menyala. Kemudian bagi masalah yang kedua, kalau terdapat halangan pada jarak yang telah ditetapkan, isyarat di input dia akan hantar kepada mikro pengawal, iaitu siapa yang hantar? Pendirian infrared akan hantar kepada mikro pengawal. Terdapat ada halangan, dia akan proses, kemudian penbas. Penbas akan berbunyi apabila mikro pengawal memberikan arahan kepada output supaya penbas akan berbunyi jika terdapat halangan di hadapan. Okey, cikgu ulang. Perintah peka cahaya, lampu LED
pendera infrared akan perintang pekecahaya pendera infrared akan berada di input, lampu LED dan pembas akan berada di output iaitu hasil. Bagi masalah gelap, lampu LED akan menyala di output. Bagi masalah melanggar halangan, kita gunakan pembas. Pembas akan berbunyi menandakan ada halangan di hadapan. Okey, kemudian langkah-langkah proses penambahbaikan. Okey, langkah yang pertama tadi kita membuat lakaran. Langkah kedua kita memilih bahan-bahan yang bersesuaian dengan pengubah suaian yang telah dibuat. Yang ketiga kita membuat pengaturcaraan. Yang keempat membina dan memasang komponen-komponen yang terlibat. Yang kelima kita membuat kemasan dan akhir sekali produk akhir iaitu produk yang telah siap. Okey, kemudian langkah yang terakhir iaitu 1.1.7 kita membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Kereta kawalan jauh yang kamu telah kamu buat ubah suai iaitu menambah LED, menambah pembas, kita perlu membuat penilaian kefungsian. Kita kena semak sama ada lampu menyala semasa gelap ataupun pembas berbunyi jika terdapat halangan di hadapan. Jadi ujian yang kita perlu buat ialah ujian kefungsian. Okey, penambahbaikan yang pertama LDR dan lampu LED. Jadi ujian parameter yang terlibat ialah kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang gelap bagi menguji kefungsian lampu LED. Jadi kita lihat keputusan pengujian yang kita buat. Lampu LED berfungsi apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. Jika dia menyala, maksudnya ujian awak lulus. Okey, yang kedua, pendera infrared dan pembas untuk menguji halangan. Okey, ujian parameter yang kita perlu lakukan ialah kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang mempunyai halangan bagi menguji kefungsian pendera inframerah iaitu sensor. Pengujian juga dilakukan untuk menguji kefungsian pembas apabila pendera inframerah mengesan halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Okey, ujian ini perlu dilaksanakan sebanyak 3 kali. Okey, jadi kita lihat keputusan. Kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik dan mengeluarkan isyarat bunyi apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Jika terdapat halangan, pembas akan berbunyi. Kereta akan berhenti secara automatik kerana terdapatnya pendera inframerah. Okey, jadi jika kamu melakukan ujian ini sebanyak 3 kali dan keputusannya positif, lulus, pembas berbunyi dan kereta berhenti secara automatik, maksudnya kedua-dua ujian ini berjaya. Okey, jadi yang terakhir sekali cadangan penambahbaikan yang terakhir. Yang pertama, kamu boleh meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan isyarat tangan. Jadi kita upgradekan lagi bila ada isyarat tangan, kereta terus berhenti secara automatik atau boleh dikawal secara automatik untuk bergerak ke depan, ke belakang atau membelok kiri atau kanan. Yang kedua, kereta kawalan jauh, kelajuan kereta kawalan jauh juga boleh dikawal. Sama ada kita mahukan kelajuan tahap minimum, sederhana atau maksimum. Dan yang ketiga, kita boleh buat tambah baik iaitu meletakkan span di bahagian hadapan kereta sebagai penerap hentakan untuk mengurangkan risiko kerosakan kereta. Okey, itu saja untuk bab 1 reka bentuk mekatronik. Cikgu dah cover 1.1.1 sehingga 1.1.7.
Okey, terima kasih semua. Cikgu harap semua anak murid boleh mengikuti pembelajaran dengan baik, faham dan boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam bab 2 pembangunan produk. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.